ni. Okay, so kita akan record. Baik. So sekarang kita akan belajar macam mana kita nak menulis pendahuluan. Pendahuluan. Okay. So seperti mana yang cikgu telah beritahu kepada anda. Okay. Ini cara menulis pendahuluan. Okay. Kita ada isu, kita boleh hangatkan isu, kita tuliskan ayat fokus. Okay. Soalan yang pertama berkait dengan gejala lumba haram kian mempengaruhi golongan remaja dewasa ini dan hal ini telah membimbangkan banyak pihak. Tadi kan polis tu kan dah cerita kan banyak pihak kan. Masyarakat, golongan remaja itu sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut, uraikan langkah-langkah untuk menangani gejala lumba haram dalam kalangan remaja. Okey, cikgu kongsi dengan anda lah penulisan ayat fokus. Jadi anda pun boleh tulis lah. Okey, secara menulis ayat fokus, okey, anda boleh guna oleh itu ataupun hakikatnya. Gunakan ayat penyata lah yang sebaik-baiknya. Okey, anda boleh tulis beginilah, hakikatnya. Okay. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil oleh pelbagai pihak. So dalam soalan ni boleh berbagai-bagai pihak lah. Okay, oleh pelbagai pihak untuk menangani gejala lumba haram. Gejala lumba haram dalam kalangan remaja. Okay. So, ni ayat fokus lah. Ayat fokus. Okay. Ayat fokus. So, yang lain-lain ni, kamu kena gunakanlah fakta yang kamu telah kongsikan tadi. Contohnya, ini fakta yang cikgu yang kita bincang tadi lah. Okey, antara fakta yang telah kita dapat tadi kan, gejala mak rempit, kemudian ada individu membawa motosikal di bawah pengaruh dadah, kemudian ganggu ketenteraman awam, keselamatan pengguna jalan raya, okey. Menggugat keselamatan pengguna jalan raya, ada remaja yang usia 15 tahun bawah umur terlibat, kemudian ada kesalahan trafik kan, ubah suat egzos motosikal, tiada nombor pendaftaran, tiada lampu sisi, apalagi tiada lesen memandu, cukai jalan telah tamat. Okey, perkara ni dibuat oleh Ibu Pejabat Polis Daerah. Okey, saman telah dikenakan kepada 23 orang penunggang. Okey, ini fakta-fakta yang anda boleh masukkanlah dalam isu ataupun nak hangatkan isu. Okey. Okey. Jadi cikgu dah, yang ini nanti cikgu ambil gambar, cikgu akan beri kepada kamu lah, tak perlu risaulah. Okey. Baik. Ini soalan yang pertama. Okey. So kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, sambutan bulan kemerdekaan. Okey, apabila menjelang bulan Ogos pada setiap tahun, pihak kerajaan lazimnya akan mengadakan sambutan bulan kemerdekaan bagi mengingati peristiwa penting negara. Berdasarkan pernyataan tersebut, huraikan faedah-faedah menyambut bulan kemerdekaan. Okey, jadi kita boleh tulis tadi ayat fokus. Hakikatnya terdapat
terdapat apa tu? Pelbagai faedah kan. Terdapat pelbagai faedah ataupun kepentingan faedah yang akan diperoleh apabila pihak kerajaan yang akan diperoleh oleh, kalau nak tambahlah oleh masyarakat ke contoh oleh masyarakat apabila pihak kerajaan mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Okey, ini adalah ayat fokus. Ayat fokus. So yang lain-lain kamu kena masukkanlah apa-apa fakta tadi kan. Fakta-fakta yang boleh anda gunakan. Contohnya, cikgu buat catatan tadi. Ini antara fakta-faktanya lah. Contoh kan. So nanti kalau kamu tak pasti, kena tengok balik video tu lah. Ini fakta-fakta yang telah kita bincangkan tadi kan. Yang pertama, Perdana Menteri yang pertama yang teramat mulia. Kamu kena tulis macam tu Yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Bapa Kemerdekaan Malaysia. Itu gelaran dia lah. Dan kamu salinlah tarikh. Kalau kamu nak salin tarikh dia, terpulanglah. Kemudian yang kedua, Tun Abdul Razak Hussein diberi gelaran Bapa Pembangunan Malaysia. Dan yang ketiga, Tun Hussein On diberi gelaran Bapa Perpaduan Malaysia. Yang keempat, Tun Mahathir Mohamad diberi gelaran Bapa Pemodenan Malaysia. Yang kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi diberi gelaran Bapa Modal Insan Malaysia. Yang keenam, Datuk Seri Najib Tun Razak diberi gelaran Bapa Transformasi Malaysia. Yang ketujuh, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kemudian apa pencapaian negara kita? Antara pencapaian negara kita yang kamu dapat lihat tadi, antaranya inilah. Malaysia sebagai hub kewangan antarabangsa kan. Kedua, pembangunan bandar bertaraf dunia kan. Kemudian pusat pentadbiran kerajaan yang tersusun indah. Kemudian jabatan kabel terawal di dunia. Kemudian kawasan perindustrian mega yang tersusun, berjaya menarik banyak pelabur asing. Yang seterusnya, pusat data mega bertaraf antarabangsa di Silicon Valley, Malaysia. Dan yang akhir adalah pembangunan jaringan infrastruktur pengangkutan yang hebat. Okey, ini berkait dengan fakta-fakta yang anda boleh gunakanlah nak tulis dalam soalan yang kedua. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga untuk menulis pendahuluan. Okey, berkait dengan pemeriksaan awam tadi. So kita tulislah dia punya ayat fokus. Okey, hakikatnya. Terdapat pelbagai punca. Terdapat pelbagai punca yang menyebabkan pelajar gagal dalam pelajaran. Ini adalah dia punya ayat fokus. Adalah ayat fokus dia. Okey. So apakah fakta-fakta dia? So fakta-faktanya adalah
Okay, tengok apa yang telah kita dapat tadi. Fakta-faktanya adalah, ni abang tu cerita tadi kan, SPM dia gagal, terutama matematik dia tak suka dengan cikgu dia kan. Lepas tu dia kata dia nakal, ponteng kelas, belajar main-main, tak serius, kemudian rasa menyesal kan. Kemudian dia kata dia berusaha keras lah. Okay. So dia bagi tahu ada orang yang tak hargai pendidikan bila dia berpeluang. Diri dia lah dia cakap tadi kan. Dia tak hargai pun pendidikan. Peluang dah depan mata tapi dia tak nak rebut kan. Kemudian dia kata orang yang tak hargai hal-hal kecil, dia takkan hargai hal-hal besar dalam hidup dia. Kemudian dia kata dia buat sekolah anak laut, bila dia sedar kan pentingnya pendidikan tu, maka dia pun nak bantulah anak-anak belajar laut ni dekat Sabah sana. Hidup dekat laut. Bayanglah macam ni nak pergi sekolah kan. Kemudian kepentingan pendidikan, nak ubah apa ni? Ubah kehidupan. Ni nak ubah cikgu buat ikon tanda ubah macam ni. Nak ubah kehidupan, nak keluar daripada kelompok kemiskinan. Okey, nak banggakan ibu bapa, okey, nak sumbangkan sesuatu kepada masyarakat. Kan, pendidikan proses nak proses nak capai kejayaan. Walaupun dihina, yang penting nak ubah kesedaran diri, jangan hirau kata-kata orang. SPM adalah tanda aras kejayaan dalam hidup. Ini antara perkara-perkara lah yang anda boleh gunakan untuk menulis pendahuluan. Okey. Nanti cikgu akan berilah, cikgu akan snap nota yang cikgu catat ni lah untuk anda gunakan untuk menulis pendahuluan. Okey, sekarang kita akan pergi